Okay guys, Assalamualaikum. Selamat malam, salam sejahtera pada semua penonton YouTube aku. Hari ni hari Sabtu malam minggu. Jadi aku berada di Jalan Kelang Lama ni. So aku nak review Jalan Kelang Lama ni. Aku ada terdengar dalam YouTube Kopi Go yang ada mengatakan kisah legenda Iswara Biru. Jadi di Jalan Kelang Lama ni sepasang keluarga ibu dan anak kecil menumpang kereta Iswara Biru ni nak pergi ke Sangway katanya. Jadi aku betul-betul berada di Jalan Kelang Lama. Aku di kawasan Pearl Point, dan di sebelah kiri aku ni adalah kawasan depo Repi KL. So aku berada di Jalan Kelang Lama ni. Kita akan bercerita tentang yang diceritakan oleh dalam channel Kopi Go tu, tentang legenda ni. Jadi kita mula bergerak daripada Jalan Kelang Lama menuju ke Sangway. Kita akan naik Federal Highway. So dalam cerita tu mengatakan sebuah kereta Iswara Biru yang ingin pergi ke Sangway dan menumpangkan seorang ibu dan anak, dua orang lah, anak kecil, mungkin bayi katanya. So dia menumpang di sekitar Jalan Kelang Lama ni lah. Aku tak tahu dekat mana, tapi dekat Kelang Lama ni, sepanjang Jalan Kelang Lama ni memang banyak bus stop. So dia tumpangkan. Jadi kita ni jalan ni nak menghala ke Sangway, nak menuju ke Sangway dan nak menghala ke Jalan Federal Highway. So sekarang aku berada di Batu 4 kot. Di sekitar pasar Cina ni. Jadi mungkin cerita tu mengatakan cerita legenda. Mungkin masa dulu tak semeriah macam ni kot. Tak terang, jadi tak banyak kereta. Mungkin dia seram. Mungkin dulu kawasan ni hutan kiri kanan ke macam mana ke, kita pun tak tahu dalam cerita tu. So kita nak menuju ke Jalan Federal. So aku akan tunjuk satu kawasan yang agak seram dekat Federal ni. Apa ni orang cakap, dekat pintu gerbang Federal Highway tu, kalau tak silap aku, ada sejarah seorang India yang bunuh diri, gantung diri kat atas tu. So nanti aku akan berhenti, aku akan tunjuk jalan tu. Jadi kita akan melalui Jalan Federal Highway ni. Hari malam ni agak terang, walaupun jam dah menunjukkan 12:24 minit pagi. Jadi aku tak ada rasa seram, tak ada rasa apa-apa lagi. Aku ditemani abang aku. Jadi kalau aku buat video seorang-seorang pun mungkin aku takut. Jadi aku perlukan orang menemani aku untuk buat video. Okay, traffic light. Aku nak menghampiri ke Batu 3 Kelang Lama. So ni keadaan dia. Tapi mungkin ni malam minggu agak ramai. Oh, ada roadblock. Abang polisi mungkin mencari pesalah ke macam mana ke. So kita kena masuk queue. Kita tengok siapa yang nak bagi kita masuk. Okay, kita akan melalui sekatan abang-abang trafik yang bertugas malam ni.
kasih Encik bagi kami jalan. Okay, jalan ni kalau kita terus, kita akan pergi ke Mac Valley dan ke pusat bandar raya ke Kuala Lumpur. So kita ambil ke kiri, kita akan melalui jalan Federal Highway. Jadi dalam cerita tu, pemuda yang menumpangkan dua beranak ni, dia kata dia toleh dekat side mirror tengah-tengah ni, dia tengok ke belakang, tak nampak kelibat dua beranak ni. Jadi dia menoleh ke belakang, dia nampak lah mana dua beranak ni ada. So tapi dekat situ dia masih tak rasa pelik lagi. Dia kata memang nampak kewujudan dua beranak ni tadi. Jadi dalam sepanjang perjalanan Federal Highway ni, dia pun tak cakap apa, perempuan tu pun tak bercakap apa ni. Jadi sampai di satu tempat tu, anak kecil ni menangis, kata dia. Anak kecil ni menangis, mungkin kelaparan. Jadi dia singgah di Shell sekitar Bandar Sawi. Okay, tak apa, nanti kita akan lalu dekat mana-mana Shell. Kita akan tengok dekat mana yang ni berlaku. So aku dah berada di jalan Federal Highway ni. Sekarang ni jalan ni nak mengalir ke Kelang, Shah Alam dan Bandar Sawi. Jadi inilah laluan dia. Tapi laluan ni kalau hari malam minggu, malam-malam anda perlu berhati-hati. Dan pada penunggang motosikal pun harus berhati-hati, sebab anda sendiri pun tak akan guna laluan motosikal. Sebab laluan malam mungkin anda rasa takut, tidak selamat. Jadi untuk laluan motosikal yang menggunakan laluan kereta ni, harus banyak berhati-hati kerana ramai manusia-manusia yang mabuk bawa kereta ni terlalu laju. Dan untuk pengetahuan anda, ini adalah lebuh raya yang kelajuannya hanya 80 km sejam, walaupun dia ada 3 lane. So tak payah laju-laju lah. Kalau dah memang dia hadkan kelajuan kebangsaan 80 km sejam, jangan ikut kelajuan kebanggaan sendiri. Okay, jadi aku dah nak menghampiri ke pintu gerbang Federal Highway ni. Jadi dekat sini pun ada cerita seorang berbangsa India yang bunuh diri. Dia mengantung diri dia di pintu gerbang ni, di sebelah kanan aku ni. Aku nak cuba berhenti tapi macam kereta banyak malam ni, so aku tak ada berhenti lah. Okay, ni pintu gerbang ni kalau kau nampak. Pernah ada terjadi kes masa pintu gerbang ni direnovate. So dia bunuh diri lah kat situ. Tak tahulah, mungkin ada masalah peribadi, masalah keluarga ke apa ke, kita pun tak tahu masalah orang. So memang kat situ mungkin ada sikit rasa seram kot. Orang bunuh diri ke babe. Uish. Okay, dekat sebelah kiri aku ni ada hentian bas, tapi tak nampak kelibat. Aku baru melepasi APF bangunan ni. Okay, dekat depan ni, depan lagi kita akan menghampiri bangunan Angkor Mall. Besok dan hari Sabtu, esok Sabtu dan Ahad agak meriah lah di kawasan Angkor Mall ni. Daripada yang ingin pergi, kita pergi. So ni adalah jalan Federal Highway lah. Ni malam ni banyak kenderaan. Mungkin malam masih muda, so boleh nampak banyak kenderaan yang berjalan. So tak ada rasa perasaan seram ke, bau-bau pelik ke, tak ada. Jadi aku tegur ni, okay, tak ada bau. Tak ada bau yang menakutkan. Dan tidak nampak kelihatan Iswara Biru. Kalau anda nampak, nanti anda komen, anda berikan komen di ruang bawah. So perjalanan ni banyak kenderaan, tapi masih tak nampak lagi suara biru ataupun kelibat wanita dan beranak kecil.
So mungkin ni bukan malam Jumaat kot, dia tak keluar ke apa ke. Tapi kita bukannya mencari dia pun, kita cuma nak merasai dia, merasai suasana malam di sekitar-sekitar jalan Federal Highway ni. Sebab aku ambil cerita ni pun based on the Kopi Go punya cerita. So aku sendiri lalui lah jalan ni. Kalau ada nampak ke apa nama kelibat orang nak tahan ke, nanti anda boleh komen. Ni apa masalah ni? Ada motor jatuh, accident. Ada budak motor jatuh tadi. So aku tak tolong. So ada 2-3 orang kereta sebiji pun dah tolong. So aku teruskan perjalanan. Aku tengok pun macam tak serius. Tapi kawasan ni kalau tak banyak kenderaan ni, laluan ni agak gelap sikit. Sebab lampu jalan pun tak ada. Jadi kita lagi berapa kilometer akan sampai ke Bandar Sangwe. Apa ni, roadblock juga? Tak. Buat jalan. Laluan ni kalau di siang hari memang agak macet. Kata orang seberang macet, kata kita jam. Memang kawasan ni jam lah. Jadi laluan ni memang agak mencabar pada siapa yang selalu berulang alik kerja ke Kelang. Aku pun dulu setahun juga aku berulang daripada Ceras ke Setia Alam. Aku hari-hari menggunakan laluan ni. Jadi aku tak pernah jumpa lagi benda-benda yang pelik-pelik lah. Okay, sekarang kita dah nak menghampiri ke Shell. Nak menghampiri ke Bandar Sangwe. Ada dalam cerita tu, apabila budak tu menangis, lelaki yang menumpangkan 2 beranak ni mungkin mengatakan anak ni kelaparan kot. Jadi dia pergi dan beli roti. So kita tengok mungkin dekat mana Shell yang dia berhenti di sekitar Bandar Sangwe ni. Selalu agak ni lah kesibukan. Okay, selepas ni kita akan pergi ke kiri. Kita akan menghampiri ke Bandar Sangwe. Meriah dengan pesta roadblock di malam Minggu muda-mudi. Okay, so kita dah ada di sekitar ni apa? Sungai Wei. Okay, dalam cerita tu dia kata dia singgah di Shell, tapi depan aku ni ada Petron dan Petronas. Petron dan Petronas.
aku tak pasti shell mana yang dia singgah tu. Okay, yang ada dekat aku ni Petron dan Petronas. Jadi mungkin cerita tu pun katakan cerita legenda. Mungkin Shell tu dah bankrupt ke, ditukarkan dengan Petronas ataupun Petron ni. Jadi disebabkan malam tu, kata dalam cerita tu tak busy sangat di kawasan pam minyak tu, so dia berhenti dekat betul-betul depan sekitar pam minyak ni. So dia pergi turun, dia beli roti. Dan dia berceritakan dekat budak-budak pam minyak ni, dia kata dia beli roti ni nak bagi pada budak yang dia tumpang dalam kereta. Tapi budak-budak yang dekat pam minyak tu sini kata dia tak nampak orang yang menumpang dalam kereta dia. So pemuda ni pergi dekat kereta dia, dan dia cakap dekat perempuan tu, wanita tu, dia kata dia tak boleh dapat hantar wanita tu ke destinasi yang dia nak pergi. Dan secara tiba-tiba, misteri yang berlaku, wanita dan anak tu hilang begitu saja. Dalam cerita tu lah cakap hilang, dia gaib, hilang. Dan selepas pada kejadian itu, kereta dia dihantui oleh dua beranak ni tadi. So dia selalu nampak lah kelibat wanita dan anak tu dalam kereta dia. Jadi dia dah rasa tekanan jiwa. Mungkin dia ni rasa dia gila ke apa ke. So cerita tu dia buang kereta Iswara dia. So dalam cerita tu dia menceritakan Iswara biru menghantui Jalan Federal Highway Kelang Lama yang ditumpangi oleh dua beranak tu tadi. Adik aku dah sampai ke Kilang Arak ni. Sebelah kiri aku ni Kilang Arak, betul-betul di sekitar Sungai Way. So masih tidak kelihatan suara biru ataupun kelibat misteri. Ada yang ada dekat depan aku ni, ini apa? Wira Robert dan Gen 2 je, Proton juga. So mungkin misteri tu tidak membayangi aku lah malam ni. Jadi aku ni dah nak menghala balik ke Jalan Kelang Lama. So mungkin aku habiskan konten aku kat sini lah. Cerita aku ni aku habiskan dekat sini. So pada penonton, harap anda terhibur. Jangan selalu dimisterikan diri anda. So jangan lupa komen, like dan subscribe. Kerana subscribe itu gratis guys. Okay, kita jumpa lagi di lain-lain episod. Assalamualaikum. Bye bye. Selamat malam semua.